Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan sahabat-sahabat Nurhayati Yahya, Zahra Alias, Jamilah Ihsan, Fatimah Cikmat, Gali Spirit, Hardi Suhaimi. Terima kasih, jazakillah khairah Kak Jamilah Ihsan. Kemudian Ija Rahman, Safia Safian, jazakillah khairah. Terima kasih Ija Rahman. Ahlan Tuan Nur Rahim Sharif, Anizah Umar, kemudian Zimah Don, Elvira dan juga Tumirah Damiri serta Salina Muhammad Noor, Habibah Suib serta Hajar Azai. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu sahabat-sahabat semua, pada pertemuan ini kita nak berkongsi daripada muka surat yang baru, muka surat 159, surah yang ke-7 Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-68. Muka surat 159 surah yang ke-7 Al-A'raf bermula daripada ayat yang ke-68. Ayat yang ke-68 masih lagi menceritakan tentang jawapan Nabi Hud kepada kaum dia. Maka kita boleh lihat ayat sebelumnya, ayat 67. Maka ayat yang ke-67, Nabi Hud telah menerangkan kepada kaum dia, walakinni rasulun min rabbil alamin, dan akan tetapi aku adalah seorang utusan, seorang rasul daripada Tuhan semesta alam. Maka Nabi Hud menerangkan tentang beliau adalah tugasan beliau ataupun pada waktu itu beliau adalah utusan daripada Allah. Lalu apakah rasul daripada Rabbil Alamin? Apakah yang Rasulullah pada waktu itu kena lakukan? Maka tugasan seorang rasul Nabi Hud terangkan pada ayat 68. Maka Nabi Hud sama seperti Nabi Nuh punya jawapan. Nabi Hud pada waktu itu menyebut, uballighukum risalati rabbi. Lalu tugas seorang rasul adalah aku menyampaikan kepada kamu risalah Rabbi, Tuhanku. Maka daripada sini kita belajar tugas seorang rasul adalah untuk menyampaikan. Sebab itu bila kita belajar sifat-sifat rasul, antaranya adalah tabligh, menyampaikan. Lalu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan kita untuk saling sampai menyampaikan, saling pada waktu itu untuk menyebarkan. Seperti mana yang kita lihat dalam pesanan pada Hajjatul Wada', haji yang terakhir.
Maka di antara banyak benda yang Nabi berpesan tentang menjaga institusi keluarga, tentang tidak mengambil hak manusia, ada beberapa pada waktu itu yang Nabi SAW highlightkan. Kalau kita perasan pada hujung khutbah Hajjatul Wada' yang Nabi SAW ungkapkan beberapa bulan sebelum kewafatan baginda, Nabi highlightkan untuk saling menyebarkan, saling menyampaikan risalah. Maka Nabi SAW pada waktu itu menyebut, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak. Farubba muballigh aw amin sami'i. Maka moga-moga yang mendengar kemudian lebih memahami, lebih mengingati daripada yang hadir, daripada yang ada sekarang. Maka daripada permulaan ayat 68 kita dapat belajar tentang tugasan para rasul. Sebab ayat 67 pada waktu itu Nabi Hud menerangkan, walakinni rasulun min rabbil alamin, dan akan tetapi aku adalah utusan yang dihantar oleh Tuhan semesta alam. Maka seorang rasul, apakah tugasannya? Seorang rasul tugasannya adalah uballighukum risalati rabbi, aku menyampaikan kepada kamu risalah Tuhanku. Maka pengajaran daripada sini yang pertama adalah seperti mana tugas para rasul pada waktu itu adalah menyampaikan, seperti yang kita nampak pada ayat yang ke-68, uballighukum risalati rabbi. Maka sebenarnya umat baginda Nabi SAW, Nabi SAW dan juga Al-Quran telah bertanggungjawabkan kita untuk saling menyampaikan, menyebarkan. Firman Allah pada juz yang keempat, firman Allah pada juz yang keempat, pada surah Ali Imran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada muka surat yang ke-64, surah Ali Imran, surah yang ketiga, muka surat 64, ayat yang ke-110. Ayat 110 daripada surah yang ketiga Ali Imran, muka surat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah, kamu umat Muhammad adalah sebaik-baik umat. Maka pada waktu itu apakah tugas sebaik-baik umat? Macam Rasul pada waktu itu adalah sebaik-baik manusia daripada kalangan kaum dia. Apakah tugas Rasul? Pada waktu itu, uballighukum risalati rabbi, menyampaikan risalah Allah, menyampaikan pada waktu itu peringatan-peringatan daripada Allah. Lalu kita pula adalah sebaik-baik umat. Tetapi apakah tugas kita sebagai sebaik-baik umat? Al-Quran sebutkan pada ayat 110 daripada surah yang ketiga Ali Imran, muka surat 64. Firman Allah, kuntum khaira ummah, kamu adalah sebaik-baik umat. Maka apakah sebaik-baik umat pada waktu itu kena buat? Dia ada tugas dia. Manusia tak jadi begitu sahaja sebaik-baik, tidak ada tugas dia. Para rasul dilantik menjadi rasul, sebaik-baik orang daripada kalangan kaum dia pada zaman itu. Maka ada tugasnya, uballighukum risalati rabbi. Kita adalah sebaik-baik umat. Maka bukan begitu sahaja, ada tugasnya. Apakah tugas kita? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pada waktu itu mengajak kepada kebaikan dan pada waktu itu melarang daripada benda yang tak baik. Maka itu pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama pada perkongsian hayati Quran pada pagi ini, iaitu tugas kita adalah berkongsi benda yang baik. Saling berkongsi, share benda yang baik. Benda yang tidak baik pada waktu itu kita cegah dan kita maklumkan dengan penuh hikmah. Lalu itu tugas para Nabi, dan seperti ayat yang ke-110 daripada surah yang ketiga, maka inilah juga tugas umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pengajaran yang pertama kita belajar daripada tugas para Nabi, yang sebenarnya kita pun ditaklifkan benda untuk berkongsi kebaikan. Sebab dah tak ada Nabi selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Hud berkata pada ayat yang ke-68 surah Al-A'raf, wa ana lakum nasihun amin, dan ana lakum adalah aku untuk kamu, nasih
seorang pemberi nasihat, amin, yang dipercayai. Maka bila para rasul pada waktu itu dilantik menjadi rasul, dan mereka ada skop kerja, ada tugasan mereka, iaitu menyampaikan risalah Allah. Maka para nabi bila menyampaikan risalah Allah, apakah sifat yang mereka kena ada? Nasih. Nasih maksudnya memberi nasihat. Nasih juga kalau daripada perkataan an-nasihah, memberi makna menginginkan kebaikan. Nasih, memberi nasihat, menginginkan kebaikan. Amin, yang dipercayai. Maka daripada penghujung ayat 68 ini kita belajar dua benda yang merupakan pengajaran yang kedua. Seorang yang mengajak manusia kepada kebaikan, dia mesti kena ada dua sifat ini. Dia mesti ada banyak sifat, tetapi pada ayat yang ke-68 ni dia mesti kena ada dua sifat ini. Dia mesti ada sifat nasih. Nasih pada waktu itu memberi makna menginginkan kebaikan. Memberi nasihat maksudnya menginginkan kebaikan. Lalu daripada ini kita belajar kualiti pada orang yang menyebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Dia mesti ada sifat pada waktu itu untuk menginginkan kebaikan pada orang yang dia ajak. Dia mesti nak dengan tujuan nak kebaikan untuk orang itu. Dia bukan mengajak untuk memalukan orang tu. Banyak je manusia mengajak, tapi tujuan dia untuk memalukan. Dia bukan mengajak pada waktu itu dengan dia rasa dirinya lebih baik daripada orang itu. Dia bukan mengajak pada waktu itu sekadar nak menjaga nama dia. Sebab orang itu buat benda yang tak baik anak dia. Lalu dia mengajak supaya nama dia terjaga. Lalu tidak. Apabila manusia itu mengajak kepada kebaikan seperti mana para nabi punya tugas, pada waktu itu para nabi menyebut apakah sifat-sifat yang ada, yang perlu ada. Wa ana lakum nasih, dan adalah aku untuk kamu menginginkan kebaikan. Lalu bila kita mengajak orang, sebenarnya kita inginkan kebaikan pada orang yang kita ajak. Tak ada tujuan lain. Tak ada langsung berkaitan dengan diri kita. Tak ada pada waktu itu kita ajak dia sebab nak jaga air muka kita. Kita ajak dia sebab kita pandang dia hina. Al-a'yadzubillah. Kita ajak dia pada waktu itu kerana apa-apa tujuan. Tak. Apakah sifat yang perlu ada kepada orang yang mengajak kepada kebaikan? Wa ana lakum nasih. Dan ini pengajaran yang kedua, iaitu pada waktu itu mestilah dia seorang yang menginginkan kebaikan pada orang tersebut. Itu tujuan dia. Yang kedua, sifat yang kena ada, amin. Dia mestilah seorang yang dipercayai. Lalu sebab itu orang yang mengajak kepada kebaikan, dia mestilah seorang yang dipercayai. Jangan dia buka aib orang. Jangan. Lalu jangan pula dia buka, oh semalam ada orang datang jumpa saya tanya tentang persoalan ini. Lepas tu dia cerita, siap sebut nama tentang keburukan orang itu. Tak. Lalu aib-aib orang jangan dia buka. Sebab bila dia mengajak kepada kebaikan, manusia akan berkongsi dengan dia. Pada waktu itu, apa yang kemusykilan. Pada waktu itu akan berkongsi apakah permasalahan. Kerana pada waktu itu mereka nak berubah menjadi baik, tapi ada halangan, ada roadblock. Maka Nabi Hud mengatakan, aku adalah amin, orang yang dipercayai. Aku tidak menipu. Amin, aku dipercayai. Aku tidak akan membuka aib keburukan kamu. Amin, dipercayai. Aku pada waktu itu tidak akan judge kamu. Lalu ini sifat yang mesti ada. Dua sifat yang mesti ada pada orang yang mengajak kepada kebaikan. Dia mestilah bersifat nasih. Pada waktu itu inginkan kebaikan kepada orang yang diajak. Amin. Dan dia adalah orang yang dipercayai. Pada waktu itu dia tidak membuka aib orang yang ingin berubah. Amin, dipercayai. Dia tidak menipu mereka atas apa jua sebab dan tujuan. Maka inilah pengajaran yang kedua, iaitu dua sifat yang perlu ada pada orang yang ingin mengajak kepada kebaikan, kepada orang yang ingin mengajak manusia kepada Allah. Kadangkala orang suka membuka aib orang lain. Kadangkala seseorang suka membuka tentang kehidupan orang lain. Padahal itu adalah
kepercayaan yang telah diberikan, amanah yang telah diberikan. Maka ini adalah pengajaran yang kedua. Apakah pengajaran yang kedua? Wa ana lakum nasihun amin. Dua sifat yang mesti ada pada pendakwah, seperti mana Nabi Hud ucapkan, uballighukum risalati rabbi. Tugas aku mengajak manusia kepada Allah, menyampaikan risalah Allah. Namun apabila itu adalah tugas aku, maka pada waktu itu aku mesti ada dua sifat, wa ana lakum nasih dan juga amin. Maka ini ayat yang ke-68. Kemudian pada ayat yang ke-69, pada ayat yang ke-69, pada ayat yang ke-69, Nabi Hud pada waktu itu menzahirkan sama seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana pada waktu itu kaum dia, antara sebab mereka tak nak beriman kerana utusan yang Allah hantar, Rasul yang Allah utuskan adalah manusia, bukannya malaikat. Maka yang ini kita takkan pada waktu itu terangkan banyak, sebab ini lebih kurang sama pada waktu itu dengan persoalan yang dilontarkan oleh kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Maka kemudian Nabi Hud alaihi salatu wassalam pada waktu itu berkata dengan kaum dia, awa'ajibtum, adakah kamu merasa hairan? Awa'ajibtum, adakah kamu merasa pelik? An, bahawa ja'a, telah datang, kum, kepada kamu, zikrun, peringatan, min rabbikum, daripada Tuhan kamu, ala rajul, melalui perantaraan seorang lelaki, minkum, daripada kamu, liyunzirakum, agar dia boleh mengingatkan kamu. Lalu ini sebenarnya jawapan kepada pada waktu itu kemusykilan yang dibangkitkan oleh kaum Nabi Hud, sama seperti kaum Nabi Nuh. Pada waktu itu kaum dia berkata, kenapa Allah hantar Rasul ni manusia? Kenapa utusan Allah ni manusia? Kenapa bukan malaikat? Maka pada waktu itu, kalau malaikat kami ikut. Maka Nabi Nuh pada waktu itu, Nabi Hud pada waktu itu memberi jawapan yang sama seperti Nabi Nuh. Nabi Hud berkata, awa'ajibtum an ja'akum zikrum min rabbikum ala rajulin minkum. Adakah pada waktu itu kamu merasa hairan, kamu merasa pelik bahawa peringatan datang melalui manusia daripada kalangan kamu? Dan di sini ada pengajaran yang ketiga. Apakah pengajaran yang ketiga? Seperti mana yang kita lihat pada ayat yang ke-69 ini, antara alasan yang diberikan oleh kaum para nabi yang pada waktu itu tak nak beriman, antara alasan mereka tak nak beriman pada waktu itu adalah kerana utusan yang Allah hantar adalah manusia daripada kalangan mereka, minkum, daripada kalangan mereka. Lalu mereka tak nak terima. Maka ini sebenarnya pengajaran yang besar, pengajaran yang ketiga. Banyak orang dia tak nak terima teguran, tak nak terima kebenaran, kerana pada waktu itu kebenaran itu datang daripada orang yang tertentu. Datang daripada orang yang tertentu. Contohnya pada waktu itu yang tegur dia adalah keluarga dia. Sama macam kaum Nabi Hud punya masalah. Dia kata, kenapa daripada kalangan kami, kaum kami yang Allah lantik Rasul, kenapa bukan malaikat, orang yang kami tak kenal? Maka kadangkala manusia pada waktu itu dia memberi alasan tak nak terima teguran kerana yang tegur dia adalah contohnya adalah keluarga dia. Yang tegurnya adalah contoh kawan-kawan dia. Kenapa tak orang lain? Kenapa kawan yang tegur? Yang tegur dia pada waktu itu anak dia. Kenapa anak mesti tegur aku? Kenapa bukan orang lain? Maka sebenarnya pengajaran yang ketiga, orang yang benar-benar pada waktu itu menerima kebenaran, dia tak akan tengok siapa yang tegur. Dia akan pada waktu itu tengok pada teguran itu yang bermanfaat. Lalu dia tak tengok siapa. Kalaulah nak tengok siapa, maka masalah yang sama, alasan yang sama yang ada pada kaum Nabi Nuh dan kaum Nabi Hud yang kita dah baca. Mereka persoalkan, kenapa kamu yang Allah lantik menjadi Rasul? Padahal Rasul itu adalah dilantik daripada sebaik-baik orang yang ada dalam kaum tersebut. Maka daripada sini sebenarnya kita nampak sebenarnya alasan yang sama yang dibangkitkan pada setiap zaman.
Zaman Nabi Nuh mereka ada pada waktu itu alasan yang sama. Kenapa daripada kalangan kami? Kenapa bukan malaikat? Zaman Nabi Hud pada waktu itu pun bila mereka tak nak beriman, mereka beri alasan yang sama. Pada waktu itu mereka kata, kenapa daripada kalangan kami? Kenapa bukan malaikat? Maka Nabi Nuh pada waktu itu mengatakan, adakah kamu merasa pelik bahawa peringatan yang datang daripada Tuhan ia melalui perantaraan seorang lelaki daripada kalangan kamu, maka kamu beri alasan untuk tak nak terima. Padahal kalau kita perhatikan ayat ini, perkataannya adalah zikrum min rabbikum. Kena tengok sebenarnya peringatan tu datang daripada Allah. Jangan tengok peringatan itu melalui perantaraan siapa. Jangan tengok. Kalaulah peringatan itu datang daripada seorang hamba sekalipun. Zaman kita dah tak ada hamba. Kalaulah daripada hamba pun, maka pada waktu itu kena terima. Kenapa? Kita ambil pengajaran yang keempat, kena ingat zikrum min rabbikum, peringatan selalunya hakikatnya datang daripada Allah. Itu pengajaran yang keempat. Pengajaran yang keempat, sebenarnya bila dalam kehidupan kita ada teguran, ada peringatan, ada orang tiba-tiba beri nasihat, kena selalu ingat peringatan itu datang daripada Allah. Jangan tengok siapa yang sampaikan. Jangan tengok siapa yang Allah gunakan sebagai perantaraan. Kalaulah tidak, maka kita sama seperti kaum Nabi Hud yang pada waktu itu memberi alasan. Maka pada perkataan zikrum min rabbikum, itu adalah pengajaran yang keempat. Kena ingat peringatan pada waktu itu selalu datang daripada Allah. Maka pada waktu itu Allah menggunakan perantaraan-perantaraan yang tertentu. Kenapa? Liyunzirakum, kerana Allah ingin untuk mengingatkan kamu. Liyunzirakum, Allah ingin untuk memberi peringatan kepada kamu. Maka ini adalah 4 pengajaran yang kita dapat. Masa pun tak mengizinkan, insya-Allah kita akan sambung esok daripada pertengahan ayat 69 daripada perkataan wadhkuru idz ja'alakum khulafa, insya-Allah. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Sebentar sahaja lagi pada jam 9.10 pagi yang kita akan ada perkongsian sirah dengan tajuk peperangan Rasulullah. Jemput kepada sahabat-sahabat yang berkelapangan untuk bersama, insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu kongsikan, bantu share. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Jumpa lagi.